Puteri Amina ialah satu-satunya anak perempuan kepada Raja Malaysia ketika ini. Beberapa tahun lalu, beliau jatuh cinta dengan seorang model Belanda biasa bernama Dennis Verbas. Pasangan itu berjuang demi cinta mereka, tetapi akhirnya berkahwin juga. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak kabar angin mula tersebar tentang hubungan mereka. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku antara mereka? Bagaimana mereka bertemu pada mulanya? Apakah syarat-syarat yang dikenakan ke atasnya sebelum dia boleh berkahwin dengannya? Mengapa gaun yang dipakainya pada majlis perkahwinannya sendiri mencetuskan kontroversi nasional? Dan hampir 10 tahun kemudian, apa yang telah terjadi kepada kisah cinta mereka? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa tekan suka dan langgan. Mari kita mulakan. Keluarga Diraja Johor dikenali sebagai salah satu keluarga terkaya dan paling berkuasa di Malaysia. Ketua keluarga ini ialah Sultan Ibrahim Iskandar, Raja Malaysia yang terkini. Baginda menaiki tahta pada tahun 2024 selepas memerintah negeri Johor selama bertahun-tahun. Sultan yang terkenal dengan minatnya terhadap motosikal, juga seorang bilioner dan dianggap sebagai salah seorang lelaki terkaya di negara ini dengan anggaran nilai bersih sekitar $5.7 bilion. Yang di-Pertuan Agong Ibrahim dan istrinya, Raja Zarat Sofia, telah bersama selama 42 tahun dan mempunyai 6 orang anak. Antara mereka, hanya ada seorang anak perempuan, Puteri Amina. Dan kerana itu, beliau sentiasa mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam keluarga diraja. Puteri Amina dilahirkan pada 8 April 1986 di Johor Bahru. Sejak kecil beliau sangat aktif, berdikari, dan bertekad untuk membina identiti dirinya sendiri. Beliau mula menunggang kuda pada usia 11 tahun dan mewarisi bakat melukis daripada ibunya. Pada usia 21 tahun, beliau sudah pun dikenali sebagai seorang artis yang diiktiraf. Tetapi beliau tidak berhenti di situ. Amina terus menjadi seorang usahawan yang berjaya. Beliau melancarkan jenama kosmetik sendiri yang dinamakan Luvin, The Royal Art of Beauty, dan malah menjadi wajah utama jenama tersebut sendiri. Dari masa ke masa, beliau mengembangkan pengaruhnya dalam bidang perniagaan, menjadi pengarah dan pemegang saham dalam beberapa syarikat. Beliau juga mengambil peranan penting dalam bola sepak, berkhidmat sebagai Presiden Johor Darul Ta'zim, salah satu klub bola sepak paling berjaya di Malaysia. Walaupun dengan kekayaan, status, dan kejayaannya, Amina mempunyai satu visi yang jelas untuk kehidupan pribadinya. Beliau ingin berkahwin atas dasar cinta, dan keputusan itu akhirnya mengubah segalanya. Kerana pada tahun 2014, pada usia 28 tahun, Puteri Amina bertemu dengan lelaki yang menjadi cinta sejatinya di tempat yang paling tidak dijangka, iaitu sebuah kafe. Menurut pejabat media diraja, terus wujud keserasian antara mereka dan mereka segera mendapati mereka berkongsi beberapa minat yang sama. Dennis Verbas dilahirkan pada tahun 1989 di sebuah bandar kecil berhampiran Amsterdam di Belanda. Pada mulanya, Dennis Verbas mengejar kerjaya dalam bola sepak, tetapi segalanya berubah apabila beliau mengalami henti jantung pada usia 17 tahun, memaksanya untuk meninggalkan sukan tersebut. Hidupnya berubah arah apabila kakaknya mendaftarkan beliau dengan sebuah agensi peragaan. Dengan ketinggian, raut wajah yang tegas, dan karisma semula jadi, Dennis dengan cepat menempa kejayaan sebagai seorang model. Beliau bermula di Belanda dan negara-negara Eropah lain sebelum berpindah ke Asia, di mana beliau menemui kejayaan yang lebih besar. Akhirnya, beliau tiba di Malaysia, di mana beliau mula bekerja sebagai pengurus kedai konsep dan kafe JDT. Beliau kemudiannya menjadi pengurus pemasaran klub bola sepak yang sama yang dipimpin oleh puteri itu sendiri sebagai presiden. Amina kemudian berkata, beliau tertarik kepada Dennis kerana sifatnya yang baik hati dan lemah lembut. Dia sentiasa menyokong saya dan memahami saya dengan baik, katanya. Dennis pula terus tertarik kepadanya. Dia mendapati Amina menarik, kuat, dan berpijak di bumi nyata. Tetapi kisah cinta mereka bukanlah sesuatu yang mudah. Kerana mencintai seorang puteri adalah satu perkara, tetapi mengahwininya adalah sesuatu yang sangat berbeza. Sudah tentu, hubungan ini tidak boleh berkembang tanpa persetujuan ayah gadis itu, Sultan Ibrahim. Dia mungkin pernah mengimpikan anak perempuannya menjadi istri kepada seorang putra lain atau lelaki berdarah bangsawan. Dennis tidak mempunyai darah diraja mahupun jutaan dalam akaun banknya, tetapi puteri itu mencintainya. Nasib baik bagi Dennis, Ibu Sultan Ibrahim sendiri adalah seorang wanita Inggris biasa, Josephine Ruby, sebelum beliau berkahwin dengan keluarga diraja Johor.
Disebabkan perkara ini, Sultan lebih memahami daripada sesiapa pun bahawa cinta tidak sentiasa mengikut tradisi diraja. Akibatnya, Baginda tidak menentang hubungan tersebut. Namun begitu, Baginda telah menetapkan beberapa syarat. Pertama, Dennis perlu memeluk agama Islam. Pada tahun 2015, beliau memeluk agama Islam dan mengambil nama Dennis Muhammad Abdullah. Kedua, beliau perlu mempelajari budaya Malaysia dan protokol istana diraja secara terperinci. Dan akhirnya, beliau perlu menjalani proses penilaian diraja secara rasmi yang direka untuk menentukan sama ada beliau benar-benar layak untuk berkahwin dengan putri tersebut. Akhirnya, beliau diterima. Pada Ogos 2017, pasangan itu telah berkahwin secara rasmi dalam satu majlis yang menarik perhatian seluruh negara. Majlis tertutup itu diadakan di Istana Bukit Serin, kediaman rasmi keluarga diraja di Johor Bahru, dihadiri oleh ahli keluarga terdekat dan rakan-rakan, termasuk ibu bapa dan adik-beradik Dennis, yang terbang jauh dari Belanda untuk menyaksikan detik bersejarah itu. Dennis mengenakan pakaian pengantin Melayu tradisional berwarna putih, manakala Aminah memilih gaun putih yang ringkas tetapi elegan. Semasa majlis itu, Dennis melakukan satu tindakan penuh emosi yang menyentuh hati semua orang di dalam bilik tersebut. Dia membacakan sebuah puisi kepada istrinya, berjanji untuk mencintainya sepanjang hayatnya. Tetapi apa yang benar-benar mengejutkan orang ramai ialah kisah di sebalik gaun Aminah. Makciknya mendedahkan di media sosial bahawa orang yang sebenarnya menenun gaun itu ialah seorang banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara. Tiada siapa yang menyangka bahawa dalam dunia perkahwinan diraja dan gaun pereka, Puteri Johor telah memilih gaun yang ditenun oleh seorang banduan. Ia mencetuskan perbualan di seluruh negara dan banyak menceritakan tentang siapa sebenarnya Aminah. Dennis tidak menjadi seorang putera melalui perkahwinan itu, tetapi bapa mentuanya telah menganugerahkan gelaran datuk kepadanya yang agak setara dengan gelaran Sir di Britain. Selepas perkahwinan, pasangan itu berpindah ke rumah mereka sendiri dan mula membina kehidupan bersama, dalam diam, jauh dari perhatian ramai. Pada tahun 2020, Aminah melahirkan anak pertama mereka, seorang anak perempuan bernama Leila Sofia. Pada tahun 2022, mereka menyambut kelahiran seorang anak lelaki yang namanya tidak didedahkan kepada umum. Dennis juga menjelaskan bahawa beliau tidak mahu hanya bergantung kepada status diraja. Walaupun berkahwin dengan salah satu keluarga paling berkuasa di Malaysia, Dennis tetap bekerja seperti yang diajar oleh bapanya bahawa seorang lelaki mesti mencari rezeki sendiri. Namun, tidak lama selepas perkahwinan itu, kabar angin yang kurang menyenangkan mula tersebar mengenai pasangan tersebut, mendakwa bahawa mereka sedang menuju ke arah perceraian. Beberapa media mencadangkan bahawa perbezaan budaya dan pemikiran menyebabkan masalah dalam perkahwinan mereka dan kabar angin tersebar bahawa Aminah tidak menjalankan peranannya sebagai isteri Muslim dengan dakwaan berlaku konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Puteri itu sendiri membalas serangan ini dengan mengatakan bahawa semua kabar angin tersebut tidak boleh dipercayai dan dia serta suaminya sangat bahagia. Hari ini, mereka telah bersama selama lebih daripada 12 tahun dan cinta mereka kelihatan masih sekuat dahulu. Dennis kini memegang jawatan kanan di sebuah syarikat pembangunan hartanah utama di Johor Bahru dan telah memperoleh 30% pegangan dalam sebuah syarikat kereta api terkemuka di Malaysia. Aminah terus memimpin perniagaannya dan kerja amalnya, yang terbaru mengetuai inisiatif yang berjaya mengumpul lebih 1 juta ringgit untuk pesakit kanser di seluruh Johor. Pasangan itu sering dilihat bersama di acara keluarga utama dan majlis rasmi, sentiasa berdampingan, kelihatan bahagia dan bersatu. Ramai orang pernah meragui bahawa hubungan ini akan bertahan. Seorang lelaki Belanda dan seorang puteri Malaysia. Dua orang dari dunia yang sama sekali berbeza, tetapi mereka membuktikan semua orang silap. Mereka menunjukkan bahawa cinta sejati boleh mengatasi jangkaan, tradisi dan perbezaan. Jadi, adakah anda rasa Puteri Aminah dan Dennis mempunyai salah satu kisah cinta diraja yang paling indah pada zaman kita? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Itu sahaja. Jika anda menikmati video ini dan mahukan lebih banyak lagi seperti ini, pastikan anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika anda belum melakukannya, anda memang patut langgan saluran saya dan tekan ikon loceng supaya anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baharu setiap minggu. Jumpa anda dalam video seterusnya.